Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya ucapkan kepada semua murid SMK Sultan Balikisha. Okey, sebelum tu cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Cikgu ialah Cikgu Nurdiana binti Yusof. Okey, cikgu merupakan guru perpustakaan dan media di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Balikisha. Okey, jadi hari ini cikgu nak menerangkan tentang pelancaran nilam Pusat Sumber Al-Hikmah peringkat SMK Sultan Balikisha bagi tahun 2021. Okey, ini adalah antara ruang-ruang yang berada di dalam Pusat Sumber Al-Hikmah sekolah kita. Okey, terutama sekali untuk makluman murid-murid tingkatan 1 dan juga murid-murid yang baru berpindah ke SMK Sultan Balikisha. Okey, insyaAllah kalau murid-murid sudah boleh hadir ke sekolah, mungkin awak boleh datang berkunjung ke pusat sumber sekolah kita, okey, dan membaca buku-buku yang ada di dalam pusat sumber sekolah kita. Okey, kita ada ruang bacaan, okey, kita ada juga ruang akses, okey, ruang untuk permainan, kita ada juga ruang bacaan. Okey, kita terdapat banyak buku sama macam pusat sumber yang lain. Okey, sama je. Okey, kita tengok. Okey, pengenalan berkaitan nilam. Okey, pengenalan berkaitan nilam ni akan diterangkan oleh Cikgu Nurul Intan Fariziana selaku guru penyelaras nilam SMK Sultan Balikisha. Jadi cikgu menjemput Cikgu Intan untuk menerangkan berkaitan dengan program nilam. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah, tentang program nilam ni kamu dah tahu lama dah kan? Daripada sekolah rendah kamu dah belajar, kamu dah alami program nilam ini. Okey, apa itu nilam? Nilam adalah nadi ilmu amalan membaca yang menggalakkan untuk kita melakukan aktiviti membaca lah. Okey, program nilam ini, kalau kita tengok program nilam ni bila dia bermula, okey, sejak tahun 1999. Okey, tengok dulu apa objektif dia. Okey, untuk menjadikan membaca sebagai satu budaya dalam kalangan murid sekolah. Okey, tak semestinya kamu membaca di sekolah sahaja. Sekarang ni kita tak boleh datang sekolah, jadi kamu boleh lakukan aktiviti membaca ni di rumah menggunakan apa-apa peranti dan apa-apa buku yang ada di rumah kamu. Okey, fokus bacaan. Okey, bacaan. Ada buku fiksyen, buku bukan fiksyen ataupun bahan-bahan digital. Sekarang ni kamu boleh akses macam-macam bahan-bahan digital untuk kamu baca, dan jangan lupa kamu catat untuk bacaan nilam kamu. Okay, aktiviti-aktiviti gerakan membaca dapat memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Okey, info nilam. Objektif nilam yang ditambah baik sekarang ni ialah nilam yang ditambah baik. Apa objektif dia? Untuk melestarikan budaya pembacaan berkualiti. Okey, menyediakan murid Malaysia untuk menjawab soalan yang menguji pemikiran aras tinggi, kerana sekarang ni kebanyakan soalan semua mata pelajaran menggunakan aras kebat. Jadi dengan bacaan yang banyak boleh membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan kebat. Okey, menggalakkan penglibatan semua warga sekolah dalam melaksanakan program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum, dan menggalakkan penglibatan masyarakat, komuniti setempat dan pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan. Okey, bacaan nilam. Okey, bahan bacaan ada dua, sama ada buku ataupun bahan bukan buku. Okey, tengok dulu buku. Okey, buku berbentuk fizikal. Okey, apa-apa jenis buku kamu boleh baca. Contoh novel ke, ataupun buku-buku ilmiah kamu boleh baca. Dan sekarang ni e-book. Kamu boleh layari internet dan kamu boleh tengok apa-apa saja bahan bacaan yang sangat banyak di internet tu. Okey, bahan bukan buku, iaitu bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Okey, seterusnya. Okey, setelah kamu baca semua buku-buku tu, okey, pastikan kamu isi ataupun merekodkan bacaan nilam kamu. Okey, disebabkan sekarang ni kita tidak berada di sekolah dan ada kekangan untuk kita mengisi data nilam. Jadi sekarang ni nilam diisi secara online. Okey, macam mana langkah-langkah untuk mengisi secara online? Okey, Cikgu Diana akan terangkan melalui sistem IQ nilam. Okey, tolong bagi perhatian ya.
Okey, kita teruskan dengan cara perekodan bacaan nilam melalui sistem IQ Nilam. Okey, semua murid di sekolah SMK Sultan Badishah, okey, boleh melayari laman web http iqnilam.moi.government.my. Okey, jadi awak boleh layari laman web yang berada di dalam slide ni. Okey, untuk mengisi. Okey, macam mana awak nak mengisi bacaan nilam awak dalam laman web tersebut? Okey, kita tengok langkah yang pertama. Okey, ini melalui awak boleh guna phone Okey, mudah sebab kita tahu semua murid sekarang lebih mudah menggunakan telefon. Okey, PDPR pun menggunakan telefon. Jadi cikgu terangkan melalui telefon. Okey, cara record bacaan murid dalam sistem IQ Nilam menggunakan phone. Okey, yang pertama sekali okey, awak buka Google, kemudian awak tekan klik pada New Incognito tab. Okey, Incognito tab. Kemudian okey, cuba tengok ni. Satu, buka Google Chrome. Okey. Okey, semua boleh buka Google Chrome. Kedua, okey, bila awak buka Google Chrome, awak akan nampak ada 3 titik bertindih pada sebelah kanan atas. Okey, kemudian awak klik 3 titik bertindih tersebut dan awak klik New Incognito tab. Okey, awak klik New Incognito tab. Okey, kemudian bila awak klik New Incognito tab, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, yang pasti penting awak mesti ada internet untuk awak mengisi bacaan nilam ni. Okey, bila ada paparan incognito mode ni, okey, awak isi dekat atas tu IQ Nilam. Okey, .moi.gov.my. Okey, dah ada dalam laman tu, memang dah ada laman sesawan tu, dah ada dah IQ Nilam tu. Awak cuma klik IQ Nilam. Okey, selepas awak klik IQ Nilam, okey, dia akan keluar macam ni. Sistem IQ Nilam. Okey, log masuk. Terus log masuk ke akaun Delima awak. Okey, untuk awak masuk dalam IQ Nilam ni, sistem IQ Nilam, awak mesti ada password ID Delima awak. Okey, ID Delima yang panjang tu, okey, ID GC awak tu, Google Classroom, dan juga password. Awak mesti ingat password awak. Okey, jika awak terdapat sebarang masalah berkaitan dengan log masuk ke akaun Delima ni, okey, awak boleh hubungi guru kelas masing-masing, okey, untuk diminta reset password ataupun untuk rujuk apa ID dan password awak yang baru. Okey. Kemudian bila ada log masuk, awak login masuk, sign in to continue to IQ Nilam. Okey, email awak masukkan, kemudian awak tekan next. Bila awak tekan next, awak kena masukkan password. Okey, ini yang cikgu cakap, awak perlu ingat ID dan password. Jika awak lupa, awak boleh rujuk kepada guru kelas masing-masing. Okey, bila awak dah isi password, awak tekan next. Okey, bila awak tekan next, okey, automatik dia akan keluar paparan profil murid. Okey, dah ada nama awak bersekolah di mana. Okey, dan juga ada paparan jumlah buku, paparan jumlah bahan bukan buku, dan jumlah bacaan keseluruhan. Okey, bila awak nampak paparan macam ni, okey, awak boleh tengok maklumat murid, paparan maklumat murid. Ada kat situ nama sekolah, okey, kelas awak dan log masuk awak. Okey, kemudian bawah maklumat murid ada rekod bacaan nilam. Okey, awak rekod bacaan nilam. Kemudian awak boleh tengok ada bawah rekod bacaan nilam ada maklumat bahan bacaan. Okey, awak masukkan berkaitan maklumat bahan bacaan yang awak baca. Nama judul buku, okey, bahasa, tahun terbitan, nama pengarang dan juga penerbit. Okey, ini adalah paparan maklumat bahan bacaan. Jadi awak masukkan mengikut turutan. Okey.
Kemudian okey, contoh paparan jenis bacaan. Okey, B jenis bacaan. Jenis bacaan fiction atau fiction, awak kena pilih fiction, buku bukan fiction, bukan buku ataupun bahan digital. Kalau awak baca buku fiction, awak klik pada buku fiction. Kalau awak baca buku bukan fiction, awak klik buku bukan fiction. Okey, kalau awak tengok bukan buku, okey, awak klik pada bukan buku. Dan jika awak tengok bahan digital, awak boleh klik bahan digital. Okey, bila awak klik mana-mana jenis bacaan, pastikan awak isi juga bilangan muka surat bagi buku dan juga pilihan bagi bukan buku serta alamat URL pada bahan digital. Okey, kemudian okey, bahagian C, rumusan atau sinopsis bahan bacaan. Jadi awak masukkan rumusan atau sinopsis bahan bacaan yang awak baca dalam kotak tersebut. Awak type je. Okey, kemudian aktiviti penggayaan. Okey, rumusan adalah perkara yang wajib awak buat. Okey, perkara yang wajib. Jadi awak klik. Okey, rumusan wajib. Dan aktiviti-aktiviti yang lain awak boleh pilih. Okey, awak nak buat lebih daripada satu aktiviti. Okey, contohnya awak tidak mahu buat rumusan saja, awak nak melukis. Okey, jadi awak boleh klik pada melukis, tapi pastikan ada bukti. Okey, yang awak ada melakukan aktiviti melukis. Okey, aktiviti lain-lain. Okey, jika pilih lain-lain, sila nyatakan. Contoh dekat paparan yang jenis aktiviti. Okey, paparan jenis aktiviti pengayaan ni. Okey, kalau awak klik lain-lain yang bawah sekali tu, okey, awak pastikan awak masukkan dekat sinilah apa aktiviti lain-lain tu, awak nyatakan. Okey, selesai awak isi ke semua bahagian, awak klik untuk simpan. Okey, bila awak klik untuk simpan, okey, dia akan keluar macam ni balik. Okey, bila awak tengok dekat home, okey, nama awak, sekolah dan jumlah buku. Contoh kalau awak isi satu bahan bacaan, dia akan naik kat situ jumlah buku 1, jumlah bacaan keseluruhan 1. Okey, bila naik macam ni, awak boleh rujuklah berapa banyak buku yang telah awak baca dan awak catat dalam sistem IQ Nilam. Okey, kemudian awak boleh log keluar. Tapi jika awak ingin mengisi lagi buku bahan bacaan yang awak baca, awak boleh isi lagi, klik pada profil murid. Okey, profil murid akan ada catatan untuk awak isi bahan bacaan yang dibaca. Okey, itu sahaja untuk awak login dalam sistem IQ Nilam. Dan jika anda terdapat masalah untuk login, okey, sekali lagi cikgu maklum, boleh rujuk guru kelas masing-masing, terutama untuk ID dan password delima awak. Okey, itu saja untuk penerangan berkaitan dengan Nilam pada tahun 2021. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.